Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Afiq bin Wan Afandi dari kumpulan J4EE1123A1. Nombor kad pelajar saya 2019401668 dan saya daripada Fakulti Kejuruteraan Elektrik. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang tokoh Islam yang telah banyak memberi sumbangan dari segi sains dan dari segi sains dan teknologi pada umat Islam. Tokoh yang saya pilih ialah tokoh astronomi Islam iaitu Al-Farghani, ataupun beliau dikenali sebagai Apharaganus di barat. Nama sebenar beliau ialah Abu Al-Abbas Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Kathir Al-Farghani, dan beliau lahir di Farghana. Nama beliau iaitu Al-Farghani diinspirasikan daripada tempat lahir beliau iaitu Farghana, dan nama beliau menjadi Al-Farghani. Beliau adalah seorang astronomi Muslim dari Arab atau Persia, dan beliau dilahirkan pada abad ke-9. Okay. Seterusnya, antara karya penting beliau ataupun antara karya yang telah beliau ciptakan ialah antara karya yang telah beliau karya sendiri ialah Kitab Usul Al-Falak, Kitab Al-Fusul Ikhtiyat Al-Majisti, Kitab Al-Amal Al-Rukhamat, dan Kitab Jawami Ilmu Al-Nujum wa Al-Harakat Al-Samawiyah yang diubah bahasa tersebut kepada The Element of Astronomy. Dan buku tersebut mengisahkan tentang pergerakan objek di langit berserta dengan huraian yang sangat lengkap. Okey. Seterusnya ialah kehebatan beliau ataupun sumbangan beliau dari segi sains dan teknologi pada Islam. Sumbangan beliau yang pertama ialah beliau menulis buku yang bertajuk Elements of Astronomy yang membincangkan tentang pergerakan objek di langit, sains bintang, dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada abad ke-12. Selain itu beliau menerima teori Ptolemy dan nilai-nilainya yang memberi kesan kepada bintang dan planet dalam alam semesta ini. Seterusnya, sumbangan beliau yang paling berjaya ialah beliau berjaya mengukur lilik bumi iaitu sepanjang 11,700 km. Dan akhir sekali, sumbangan beliau juga meliputi dalam bidang kejuruteraan ketika beliau menyelia projek pembinaan beliau membuat projek pembinaan grade nilometer di Al-Fusfat sehingga siap projek tersebut. Okay. Seterusnya, antara inspirasi tokoh yang boleh diperolehi ialah beliau gigih dan tidak pernah berputus asa untuk mencari ilmu sampai beliau mampu untuk membuat karya tersendiri. Beliau rajin mengkaji dan rajin untuk pergi menuntut ilmu demi masa depan umat Islam. Pada masa yang sama juga, beliau bukan sahaja walaupun beliau sibuk mencari ilmu, beliau tidak pernah lupakan akan kewajipan beliau sebagai seorang Muslim ataupun sebagai seorang Islam, iaitu beliau bukan sahaja rajin menuntut ilmu tetapi beliau juga rajin untuk beribadah. Pada kata lain, beliau bukan sahaja kaya dalam ilmu astronomi tetapi beliau juga kaya dengan ilmu agama. Seterusnya, antara perkara yang dunia dan saya sebagai seorang pelajar dapat manfaat dari beliau iaitu tokoh Al-Farghani ialah kita pada zaman sekarang dapat menentukan arah perjalanan hanya dengan melihat dan membaca bintang, kerana tokoh ini telah menerangkan semua pasal bintang di muka bumi ini. Selain itu, beliau telah menunjukkan kepada kita bahawa kita perlulah rajin untuk menuntut ilmu, kerana di dunia ini ilmu amat penting bagi melahirkan insan yang baik dan yang berguna pada negara, agama, bangsa dan bangsa. Oleh itu, kita perlulah mengorbankan masa, tenaga dan wang ringgit kita untuk memastikan kita mendapat ilmu yang sempurna. Islam amat menekankan ilmu ini kerana sehingga meletakkan golongan yang berilmu pada tempat yang amat istimewa.
di akhirat kelak orang yang berilmu akan dikurniakan baginya jalan menuju ke syurga, seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Sesiapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan terakhir sekali kesimpulannya ialah walaupun kita sibuk dengan mencari ilmu, kita tidak boleh lupa kewajipan kita sebagai seorang Muslim, iaitu menunaikan solat 5 waktu dan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita seperti yang kita tahu ilmu itu penting, tetapi ada yang lebih penting daripada ilmu, iaitu menunaikan ibadah ataupun solat 5 waktu sehari semalam. Ini kerana kewajipan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini yang pertama sekali ialah kita perlulah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya walaupun kita seorang yang berilmu, tetapi jika kita tidak melakukan ibadah, maka sia-sialah hidup kita di muka bumi ini, dan kita akan mendapat balasan di akhirat, balasan yang setimpal di akhirat kelak. Oleh itu kita perlulah mengutamakan ibadah kita, uh, mengutamakan ibadah kita sebagai perkara yang paling wajib dalam hidup kita. Sekian, itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.